Bayangkan, Anda berdiri di tengah-tengah gurun pasir di Arab Saudi. Di sekeliling Anda hanya ada pasir, suhu mencecah hampir 50 darjah Celcius, airnya masin, dan tanahnya tidak bernyawa. Anda rasa apa yang boleh ditanam di sini? Tetapi hari ini, sekumpulan rakyat Malaysia telah dihantar ke kawasan yang para saintis sifatkan sebagai tanah mati. Dan apa yang berlaku ialah benih jagung benar-benar bercambah. Persoalannya, bagaimana mereka melakukannya dan mengapa ramai yang tidak mahu perkara ini berjaya? Tonton hingga akhir kerana di penghujungnya anda akan melihat bukti yang membuatkan seluruh komuniti menangis. Angin panas meniup debu pasir ke dalam bilik mesyuarat kecil di sebuah pusat penyelidikan pertanian di Malaysia. Bunyi pendingin hawa yang berkeriut kuat tidak dapat menandingi ketegangan di mata semua orang. Arab Saudi menghubungi kita lagi, kata ketua pasukan sambil meletakkan fail dokumen yang tebal di atas meja. Mereka mahu kita cuba menanam jagung di tengah-tengah padang pasir, di kawasan yang saintis mereka sendiri katakan tanahnya sudah mati. Istilah tanah mati kedengaran seperti dialog dalam filem, tetapi dokumen imej satelit yang dilampirkan membuatkan semua orang terdiam serta-merta. Kawasan berwarna pucat yang terbentang luas sejauh mata memandang, tiada sebarang tanda kelembapan, hanya alunan pasir yang ditiup angin, seperti permukaan laut yang membeku. Suhu siang hari mencecah hampir 50 darjah Celcius. Air bawah tanah mempunyai tahap kemasinan yang tinggi, dan tanahnya adalah pasir halus yang hampir tiada bahan organik. Mereka bukan hanya mahukan hasil, penyelaras membaca email itu. Mereka mahukan bukti bahawa kawasan ini boleh dipulihkan untuk memulakan projek makanan komuniti, supaya para pekerja dan keluarga mereka di kawasan terpencil mempunyai makanan yang ditanam sendiri, tidak perlu diangkut sepenuhnya dari bandar-bandar besar. Pasukan dari Malaysia ini bukanlah pasukan yang besar, hanya terdiri daripada seorang ahli sains tanah, seorang ahli agronomi, dan seorang juru teknik sistem tenaga solar, jumlahnya tidak sampai 10 orang. Tetapi semua orang tahu, jika mereka berjaya, ia akan mengubah makna mustahil menjadi belum dicuba dengan cara yang betul. Malam sebelum berlepas, ketua pasukan berdiri memandang peta di skrin. Dia membulatkan satu titik merah di tengah Arab Saudi dan berkata perlahan, seolah-olah bercakap kepada dirinya sendiri, jagung tidak perlukan keajaiban. Ia perlukan orang yang tidak berputus asa untuknya. Tetapi apa yang tidak dinyatakan secara terang-terangan ialah misi ini mempunyai syarat tersembunyi. Jika gagal, projek itu akan ditamatkan serta-merta. Dan nama baik pasukan Malaysia mungkin akan diingati sebagai pasukan yang pergi ke padang pasir tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Pagi hari pelepasan, panggilan telefon dari Arab Saudi membawa berita yang membuatkan semua orang pucat lesi. Kawasan percubaan baru sahaja dilanda ribut pasir paling teruk dalam beberapa tahun dan sebahagian peralatan mungkin sudah tidak dapat digunakan lagi. Lapangan terbang di tengah-tengah padang pasir menyambut pasukan Malaysia dengan hembusan angin panas yang terasa seperti membuka pintu ketuhar. Van membawa pasukan melalui jalan yang lurus panjang, diapit oleh hamparan pasir dan gunung batu berwarna merah. Lelaki Arab Saudi yang menjadi penyelaras, Fahad, boleh bertutur sedikit dalam bahasa Melayu, tetapi riak wajahnya tidak seperti orang yang menyambut tetamu. Dia kelihatan seperti memikul harapan seluruh komunitinya di bahunya. Apabila tiba di tapak percubaan, semua orang terdiam. Apa yang mereka lihat ialah beberapa tiang besi tumbang, kain kanvas pelindung matahari carik rabak, parit air, sementara hampir tertimbus sepenuhnya oleh pasir, dan kabinet penyimpanan alatan mempunyai kesan hentaman, seolah-olah dilanggar sesuatu. Ribut semalam telah memusnahkan separuh daripadanya, kata Fahad dengan suara perlahan. Tetapi orang-orang saya berjaya selamatkan sebahagian. Dia membawa mereka melihat peralatan yang tinggal. Pipe titisan yang putus-putus, panel solar yang calar dan kusam, akibat geseran pasir, satu pam air yang masih boleh berputar, dan tangki air plastik yang penutupnya telah hilang. Ahli sains tanah dari Malaysia itu menunduk, mengambil segenggam tanah dan meramasnya. Ia mengalir melalui jarinya seperti gula pasir kering. Tiada struktur tanah, tiada bahan organik, bisiknya. Kalau kita siram terus, air akan hilang dalam beberapa minit sahaja. Tanpa banyak bicara, pasukan itu memulakan kerja pertama, meninjau, mengukur, dan mengambil sampel. Mereka menggali sedalam 30 cm, 60 cm,
sehingga 1 meter. Didapati kelembapan hampir tiada. Tetapi berita baiknya, terdapat lapisan tanah nipis di beberapa bahagian yang mampu menahan air jika lapisan penahan kelembapan dapat dibina di atasnya. Pada waktu petang, Fahad membawa pasukan bertemu dengan ketua kampung. Lelaki tua itu menceritakan bagaimana komunitinya pernah mencuba menanam sebelum ini. Tembikai, bendi, sekoi, semuanya mati sebelum berbunga. Yang tinggal hanyalah padang kosong dan rasa kecewa orang-orang yang pernah termakan janji-janji manis. Ketua pasukan Malaysia mendengar dengan senyap sebelum berkata, "Kami tidak akan menjanjikan yang indah, kami akan menjanjikan yang nyata. Kami akan bermula dengan tanah, bukan dengan benih." Malam itu, dengan hanya diterangi lampu suluh, pasukan itu meneliti pelan sistem pengairan di atas hamparan pasir. Pelan asal sudah tidak boleh dipakai. Semuanya perlu diubah suai dalam masa 48 jam kerana benih jagung yang dihantar dari Malaysia adalah benih percubaan yang tidak tahan lama jika suhu terlalu tinggi dan tiada tempat penyimpanan yang baik. Semasa mesyuarat, bunyi pam air yang tadinya berputar mengeluarkan bunyi klik-klik lalu terhenti. Fahad memandang wajah pasukan Malaysia seolah-olah bertanya, "Tanpa air, apa yang boleh kamu tanam?" Pagi hari kedua, Ketua Pasukan Malaysia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sering diabaikan orang lain, membaiki alatan sebelum menanam. Juruteknik sistem solar dan juruteknik PAM membuka pam air dan meletakkannya di atas kain kanvas. Mereka mendapati pasir halus telah menyumbat kipas PAM sehingga ia ketat. Ia perlu dibersihkan dengan air bersih yang terhad dan penapis sementara dibuat daripada kain untuk diletakkan di hadapan PAM. Pada masa yang sama, pakar air pasukan meninjau perigi yang digunakan oleh komuniti. Terdapat sebuah telaga tiup yang dalam, tetapi airnya sangat masin. Boleh digunakan untuk menyiram, tetapi mesti dikawal secara titisan dan memerlukan bahan untuk membantu mengikat nutrien jika tidak akar akan terbakar. Dia menerangkan kepada Fahad dengan tenang. Pelan baru dilakar di atas sekeping kotak. Batas tanaman akan ditinggikan sedikit untuk mengurangkan kehilangan air. Satu lapisan penahan kelembapan akan dibuat daripada bahan tempatan, biochar hancur, kompos kering yang dibawa, dan gentian tumbuhan. Sistem pengairan titisan ringkas akan dibina, tetapi tekanan airnya dikawal agar konsisten. Pelindung sementara akan digunakan untuk 2 minggu pertama bagi mengurangkan transpirasi anak pokok. Pasukan Malaysia meminta bahan-bahan daripada komuniti yang pada zahirnya tidak kelihatan berkaitan dengan pertanian, guni-guni lama, sisa kayu, tangki plastik pecah, dan jaring yang digunakan di kandang haiwan. Segalanya digunakan untuk membina sebuah rumah hijau kecil kalis angin dan alur untuk menghalang pasir daripada bertiup masuk lagi. Menjelang petang, pam air berfungsi semula. Bunyi air mengalir melalui paip begitu perlahan, hampir tidak kedengaran, tetapi bagi semua orang, ia berbunyi seperti pengumuman sebuah permulaan baru. Fahad tersenyum buat kali pertama sejak menjemput mereka di lapangan terbang. Tetapi kita masih ada masalah besar, ahli sains tanah memberi amaran. Tanah ini tiada makanan. Kalau kita tanam sekarang, jagung akan mati kelaparan walaupun ada air. Pasukan itu mula mencampurkan bahan-bahan, membuat timbunan-timbunan kecil. Pengiraan dibuat secara praktikal di lapangan, menimbang tanah dengan tangan, bukan dengan penimbang. Mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk menggantikan masa yang tidak ada. Malam itu, ketua kampung menghantar seorang pemuda untuk melihat kerja mereka. Pemuda itu bertanya terus, "Abang, kalau ini tidak berjaya, apa lagi yang tinggal untuk kami?" Ketua pasukan Malaysia terdiam seketika sebelum menjawab. "Sekurang-kurangnya, kamu semua akan tahu bagaimana untuk bermula semula dengan tangan kamu sendiri, bukan dengan kata-kata orang lain." Ketika segalanya mula berjalan lancar, telefon Fahad berdering. Panggilan dari bandar besar. Arahan diberikan untuk mengurangkan bajet dan memendekkan tempoh percubaan kepada hanya 30 hari. Jika tiada hasil yang kelihatan, projek akan ditutup serta-merta. Pada hari ketiga, pasukan Malaysia bangun sebelum subuh kerana waktu siang terlalu panas untuk kerja berat. Mereka mula menyediakan 3 zon percubaan. Zon A, tanah pasir asal dengan pengairan titisan sebagai kawalan. Zon B, tanah yang dicampur biochar, kompos,
dan pengairan titisan. Dan zon C, tanah seperti zon B, tetapi ditambah dengan sungkupan tebal dan penghadang angin. Ahli sains tanah menerangkan kepada penduduk kampung yang datang melihat, kami tidak berharap semua zon akan hidup. Kami berharap untuk tahu apa yang membuatnya hidup. Tetapi ramai yang masih menggelengkan kepala kerana sudah terlalu sering mereka mendengar janji daripada pakar. Lewat pagi, ketua pasukan mengeluarkan benih jagung daripada beg kunci zip. Benih itu tidak kelihatan istimewa, hanya berwarna kuning pucat biasa. Tetapi pasukan itu memegangnya seperti memegang benda paling rapuh di dunia. Kerana benih adalah janji yang paling senyap. Ia tidak bersuara, tidak melawan jika diletakkan di tempat yang salah, dan tidak akan memaafkan jika anda menipu diri sendiri dengan mengatakan anda telah melakukan perkara yang betul. Benih ditanam satu persatu di dalam lubang. Jaraknya ditentukan dengan tepat untuk mengawal kelembapan, tidak terlalu sesak. Paip titisan diletakkan supaya air menitis paling dekat dengan akar. Air menitis perlahan, seperti jam yang mengira detik. 2 hari pertama, tiada apa yang berubah melainkan kepanasan yang seolah-olah lebih menguji kesabaran manusia daripada menguji tanaman. Pemuda yang sering datang membantu mula bertanya, betul ke ia akan tumbuh? Fahad cuba tersenyum, tetapi kerutan risau di hujung matanya tidak hilang. Pada malam kelima, angin berubah arah. Ribut pasir kecil mula terbentuk. Pasukan itu bergegas memeriksa kain kanvas dan penghadang angin. Zon A, yang tiada sungkupan, alur airnya hampir tertimbus sepenuhnya oleh pasir. Zon B masih menampakkan batasnya, tetapi zon C terselamat kerana sungkupan tebal membantu memegang permukaan tanah. Pagi hari ke-6, ahli sains tanah menggunakan sebatang kayu kecil untuk menguis pasir dengan perlahan, lalu tangannya terhenti. Terdapat rekahan kecil di permukaan tanah, seolah-olah ada sesuatu yang menolak dari bawah. Semua orang menunduk serentak. Ketua pasukan menggunakan hujung jarinya untuk menguis tanah dengan berhati-hati, dan kemudian kelihatan pucuk hijau muda yang sangat pucat muncul, hanya beberapa milimeter tingginya. Fahad tanpa sedar menyebut sesuatu dalam bahasa Arab, lalu cepat-cepat menutup mulutnya, seolah-olah takut jika dia bersuara kuat, anak pokok itu akan hilang. Namun, pada petang yang sama, meter pengukur kemasinan air menunjukkan angka yang meningkat secara mendadak. Ini bermakna air yang digunakan untuk menyiram mungkin terlalu masin untuk ditanggung oleh anak pokok, dan esok mereka perlu membuat keputusan sama ada untuk terus menyiram atau menghentikan keseluruhan sistem. Pasukan Malaysia berkumpul di tengah-tengah batas pada waktu pagi. Pakar air mengesahkan keputusan bacaan, tahap kemasinan memang meningkat. Mungkin lapisan air bawah tanah telah berubah selepas ribut, atau kerana mereka menyedut air dari lapisan yang lebih dalam. Jika mereka terus menyiram seperti biasa, anak pokok yang baru muncul akan terkejut dan semuanya akan berakhir sebelum bermula. Ketua pasukan tidak membuat keputusan berdasarkan emosi. Dia segera mengarahkan 3 langkah dalam pelan kelangsungan hidup kecemasan. Pertama, cairkan air dengan air bersih yang disimpan oleh komuniti untuk waktu krisis. Kedua, tingkatkan kekerapan penyiraman dengan jangka masa yang pendek untuk membersihkan garam dari zon akar agar tidak terkumpul. Dan ketiga, tambah bahan pengikat nutrien dan penstabil seperti biochar halus dan baja organik yang mudah terurai dalam kuantiti yang telah dikira. Fahad teragak-agak kerana air bersih adalah nyawa bagi penduduk. Tetapi ketua kampung bersuara perlahan, jika mereka berjaya menanam, kita akan ada air untuk makanan yang tidak perlu dibeli mahal dari bandar. Kita akan ada lebihan wang untuk membaiki tangki, membaiki pipe dan membina sistem yang lebih baik. Dia berpaling kepada kanak-kanak yang sedang memerhati. Kita berkongsi hari ini supaya esok kita tidak kekurangan. Pada sebelah petang, matahari begitu terik sehingga kain kanvas pelindung terasa seperti setrika panas. Pasukan Malaysia terus bekerja. Mereka menebalkan lagi lapisan sungkupan, menggunakan guni yang dipotong untuk diletakkan di sekeliling pangkal anak pokok bagi mengurangkan penyejatan dan menghalang garam daripada naik ke permukaan tanah. Menjelang hari ke-10, anak pokok di zon B dan C telah meninggi sehingga 2 tapak tangan. Warnanya mula menghijau pekat, urat daun kelihatan jelas. Manakala di zon A, batas yang tidak dirawat, hampir tiada apa yang tinggal.
Beberapa pokok yang tumbuh terus layu seolah-olah dibakar angin. Semua orang kini tahu bahawa perbezaannya bukan pada benih, tetapi pada sistem. Berita mula tersebar dalam komuniti. Orang yang dahulunya menggelengkan kepala mula datang membawa baldi untuk membantu. Orang yang tidak percaya mula bertanya soalan-soalan serius. Pemuda yang dahulu hanya memerhati kini mula mencatat nota tanpa disuruh sesiapa. Tetapi kejayaan kecil ini membawa tekanan yang lebih besar. Pihak dari bandar besar menghantar seorang pegawai untuk membuat pemeriksaan. Dia berjalan melihat batas-batas tanaman dan berkata dengan nada mendatar, untuk memanggil ini satu kejayaan, kita perlu melihat tongkol jagung sebelum tempoh masa tamat. Ketua pasukan Malaysia mengangguk seolah-olah menerima cabaran itu, tetapi di dalam hatinya dia tahu, memaksa tanaman dalam keadaan sebegini ekstrem boleh merosakkan segalanya jika tersilap langkah. Malam itu, angin senyap secara luar biasa dan suhu melonjak tinggi di luar musim. Ahli agronomi berbisik sepatah kata yang membuatkan seluruh pasukan tersentak. Kalau esok lebih panas daripada hari ini, debunga jagung mungkin tidak akan menjadi. Pagi hari ke-15, matahari terbit dengan cepat seolah-olah ingin menghalau semua orang dari padang pasir. Termometer yang digantung di bawah tempat teduh menunjukkan angka yang membuatkan penduduk kampung berkerut dahi. Tahun ini tidak seperti tahun-tahun lain, kata ketua kampung. Terlalu panas. Jagung mula memasuki fasa kritikal. Jika haba terlalu melampau dan kelembapan tidak mencukupi, tumbuhan akan menutup stomatanya, menghentikan pertukaran gas dan membantutkan pertumbuhan. Ahli agronomi Malaysia mencadangkan kaedah yang mudah tetapi memerlukan ketelitian. Tambah teduhan pada waktu tengah hari, atur masa penyiraman mengikut keperluan sebenar tumbuhan, dan tambah mineral secara terkawal tanpa merangsang pertumbuhan berlebihan. Pasukan itu membina dinding penghadang angin tambahan menggunakan jaring kandang haiwan, ditinggikan untuk menghalang sinaran matahari condong pada waktu petang, dan memasang kain kanvas untuk mewujudkan aliran udara agar tidak terasa bahang seperti di dalam kemah tertutup. Sistem titisan pula ditetapkan untuk bermula sebelum matahari terik, bukan menyiram selepas tumbuhan sudah layu kerana pada waktu itu ia sudah terlambat. Pada sebelah petang, pegawai dari bandar besar datang lagi. Dia bercakap tentang angka, kos dan pulangan pelaburan. Dia tidak bercakap tentang kanak-kanak yang berdiri memegang baldi air untuk anak pokok atau wanita-wanita dalam komuniti yang mula membuat kompos daripada sisa makanan untuk membantu pasukan Malaysia. Dia hanya berkata, jika tiada tongkol, kita tamat. Fahad mula berang, tetapi ketua pasukan Malaysia mengangkat tangan menghalangnya. Dia tahu tekanan seperti ini akan membuatkan orang membuat keputusan yang salah dan kesilapan di padang pasir selalunya tidak memberi peluang kedua. Pada malam ke-18, satu kejadian tidak dijangka berlaku. Kuasa elektrik dari panel solar menjunam. Sistem pam air berhenti seketika kerana debu pasir yang tebal menyaluti permukaan panel sehingga kecekapan menurun. Pasukan itu bergegas keluar untuk membersihkan panel dengan kain basah menggunakan air yang sepatutnya dijimatkan. Tetapi jika tidak dilakukan, pokok jagung akan kehausan pada malam yang paling panas. Apabila sistem kembali berfungsi dan air mula menitis sekali lagi, pasukan itu berdiri memandang seolah-olah melihat jantung mereka kembali berdegup. Fahad menghela nafas panjang dan berkata, saya tidak pernah sangka titisan air boleh membuatkan seseorang menangis. Pagi hari ke-20, daun jagung kembali tegak, tidak layu seperti semalam. Tetapi persoalan mengenai tongkol masih belum terjawab. Semua orang tahu tempo pendebungaan semakin hampir, dan inilah halangan yang paling sukar kerana ia memerlukan kelembapan dan suhu yang tepat, dua perkara yang jarang diberikan secara percuma oleh padang pasir. Pada sebelah petang, ahli agronomi mendapati bunga jantan sudah mula keluar, tetapi bunga betina masih lambat. Jika masanya tidak serentak, walaupun pokok itu hidup, ia mungkin tidak akan menghasilkan tongkol. Pasukan Malaysia bermesyuarat sambil berdiri di tengah-tengah batas kerana tiada masa untuk dibazirkan di dalam bilik berhawa dingin. Ahli agronomi menunjuk ke puncak jagung. Bunga jantan sudah keluar. Ini isyarat tumbuhan bersedia untuk melepaskan debunga. Tetapi jika bunga betina belum keluar, atau keluar ketika cuaca terlalu panas, debunga akan mati sebelum sampai. Ketua pasukan mengarahkan pelarasan penjagaan untuk menyegerakan masa, bukan memaksa.
Dia mengurangkan pemberian baja yang merangsang pertumbuhan daun, menambah unsur yang membantu membina kekuatan, dan mengawal kelembapan tanah agar sekata tanpa menyebabkan pengumpulan garam. Penduduk kampung mula memainkan peranan yang sebenar. Pemuda itu dan rakan-rakannya bergilir-gilir membersihkan panel solar setiap pagi. Wanita-wanita dalam komuniti membantu menyediakan air baja organik yang telah dicairkan mengikut nisbah yang betul. Ketua kampung mengawal jadual penggunaan air bersih untuk pencairan agar tidak menjejaskan kegunaan isi rumah. Semua orang membantu bukan kerana disuruh, tetapi kerana ingin melihat dengan mata sendiri bahawa mereka boleh melakukannya. Pada hari ke-24, bunga betina mula keluar benang-benang sutera berwarna cerah di hujung batang. Semua orang berdiri memandang dalam diam, seolah-olah menyaksikan satu keajaiban. Tetapi ia belum berakhir. Sekarang, debunga perlu sampai ke benang sutera pada waktu yang paling sesuai. Pasukan itu mencadangkan agar batang pokok digoncang perlahan-lahan pada waktu subuh ketika udara masih sejuk untuk membantu penyebaran debunga secara semula jadi. Pemandangan pada pagi berikutnya begitu luar biasa sehingga pegawai dari bandar besar pun terhenti untuk melihat. Berpuluh-puluh penduduk kampung berjalan berbaris di antara batas tanaman, menggoncang setiap pokok jagung dengan lembut, seolah-olah membantu menyedarkannya untuk menjalankan tugasnya. Ia bukanlah gambaran sebuah projek mega, tetapi gambaran orang yang benar-benar melakukannya. Fahad berbisik kepada ketua pasukan Malaysia. Jika ini berjaya, saya mahu tuan beritahu semua orang, ini bukan sekadar teknik, tetapi kerjasama. Ketua pasukan mengangguk kerana dia tahu dari awal, tiada ahli pasukan Malaysia yang mampu menewaskan padang pasir sendirian. Tetapi pada petang itu, awan debu tebal mula berkumpul sekali lagi. Ramalan cuaca mengatakan ribut pasir akan tiba dalam masa 2 hari. Dan jika ribut datang ketika jagung sedang membentuk tongkol muda, benang sutera boleh putus, daun boleh koyak, dan segalanya mungkin berakhir tanpa sebarang bukti. Fahad menerima pesanan ringkas dari bandar besar. Jika ribut menyebabkan kerosakan, hentikan percubaan serta-merta. Dia menggenggam telefonnya dengan erat dan bertanya kepada pasukan Malaysia dengan suara yang bergetar, bagaimana kita hendak melindungi tongkol yang belum lahir daripada ribut yang belum tiba? Daripada menunggu ribut, pasukan Malaysia memilih untuk bertindak dahulu. Mereka tidak mempunyai konkrit, tidak mempunyai jentera besar, hanya jaring guni dan pengetahuan tentang angin. Ketua pasukan mengarahkan pembinaan 2 lapisan penghadang angin. Lapisan pertama, lebih jauh dari batas, bertujuan untuk memecahkan kekuatan angin. Lapisan kedua, lebih dekat dengan batas, bertujuan untuk memperlahankan angin dan mengurangkan pasir daripada menimbus pangkal pokok. Penduduk kampung bekerjasama memasang jaring, menggunakan tiang kayu dan paip besi yang tersimpan dari projek lama. Ada yang membawa selimut tebal untuk dijadikan panel sementara. Semuanya kelihatan seperti kerja tangan amatur, tetapi setiap sudut telah dikira berdasarkan arah angin sebenar. Malam sebelum ribut, suasana begitu sunyi sehingga bunyi titisan air dari sistem pengairan kedengaran jatuh ke tanah. Fahad berjalan seorang diri memeriksa sekeliling batas, lalu berhenti memandang pokok jagung yang mula menampakkan bentuk tongkol kecil tersembunyi. Dia berkata sangat perlahan, seolah-olah berdoa, semoga ia selamat. Ribut tiba pada waktu subuh. Angin memukul panel jaring sehingga bergegar. Bunyi pasir menghentam terasa seperti hujan batu. Pasukan Malaysia dan penduduk kampung berlindung di sebalik lapisan penghadang angin kedua. Mereka dapat melihat debu yang begitu tebal sehingga pandangan menjadi terhad, tetapi satu perkara kelihatan jelas, batas percubaan tidak tertimbus seperti dahulu. Kebanyakan pasir terperangkap di lapisan luar, dan yang terlepas masuk tidak cukup kuat untuk menimbus pangkal pokok. Apabila ribut reda, semua orang berlari ke arah batas. Zon A yang sudah sedia sedikit, kini hampir tiada apa yang tinggal. Zon B mengalami kerosakan kecil, beberapa daunnya koyak. Zon C terselamat dengan cemerlang. Daunnya masih ada, dan tongkolnya masih tersembunyi di dalam. Pegawai dari bandar besar tiba pada hari yang sama. Dia berjalan melihat penghadang angin dan bertanya, siapa yang mereka bentuk ini? Ketua pasukan Malaysia menjawab ringkas, kami reka bentuk bersama penduduk kampung. Lelaki itu terdiam lama, kemudian berkata perlahan, jika kamu boleh tunjukkan tongkolnya,
saya tiada alasan untuk menutup projek ini. Malam itu, penduduk kampung mengadakan jamuan makan untuk pasukan Malaysia buat kali pertama sejak mereka tiba. Satu hidangan kecil di tengah padang pasir, tetapi penuh dengan senyuman. Fahad mengangkat cawan tehnya dan berkata, "Saya tidak pernah sangka padang pasir boleh mengajar kami erti pasukan dengan begitu jelas." Keesokan harinya, ahli agronomi membuka kelopak daun untuk memeriksa tongkol muda dan mendapati sesuatu yang meresahkan. Terdapat kesan gigitan serangga pada sebahagiannya. Jika dibiarkan, tongkol itu mungkin rosak sebelum sempat membesar mengikut jadual. Serangga di padang pasir bukanlah seperti serangga biasa. Ia adalah spesies yang sangat lasak dan pandai menyesuaikan diri, dan ia memilih untuk menyerang bahagian tumbuhan yang paling lemah. Ahli agronomi Malaysia tidak terburu-buru menggunakan bahan kimia yang kuat kerana ia akan menjejaskan ekosistem kecil yang baru mula terbentuk dan mungkin membuatkan penduduk kampung terlalu bergantung pada barangan dari luar. Pasukan itu menggunakan kaedah kawalan bersepadu, memasang perangkap pelekat berwarna, menggunakan semburan herba yang telah dicairkan dan selamat, dan yang paling penting, meningkatkan kekuatan pokok itu sendiri supaya ia boleh melawan. Ini dilakukan dengan mengawal kelembapan dan nutrien agar mencukupi, tidak berlebihan sehingga daun menjadi lembut dan menarik serangga. Penduduk kampung belajar dengan sangat pantas. Pemuda itu mencatatkan lokasi di mana serangga paling kerap dijumpai. Dia melukis peta kecil di atas kertas dan mencadangkan agar perangkap ditambah di arah angin dari mana serangga biasanya datang bersama debu. Semua orang mula sedar bahawa pengetahuan bukan hanya ada di dalam kepala orang luar atau orang bandar. Ia boleh lahir daripada orang yang memerhati perkara sebenar setiap hari. Hari ke-30 semakin hampir. Tongkol jagung mula membulat sehingga bentuknya kelihatan jelas. Walaupun belum besar, kewujudan tongkol itu sendiri adalah jawapan yang ditunggu-tunggu oleh pihak bandar besar. Ketua pasukan Malaysia tidak mahu mereka menuai terlalu awal kerana jika dituai terlalu cepat, isinya tidak akan penuh dan orang akan mengatakan ia hanyalah tongkol yang tidak sempurna. Oleh itu, pasukan itu memutuskan untuk menyediakan laporan yang disertakan dengan bukti. Mereka mengambil gambar setiap hari, mengukur kelembapan tanah, merekodkan penggunaan air, dan menunjukkan perbezaan antara zon dengan jelas untuk membuktikan bahawa penambahbaikan tanah dan sistem pengairan adalah kuncinya, bukan nasib baik. Pada hari penilaian besar, rombongan dari bandar besar tiba. Pegawai itu tidak datang seorang diri. Dia membawa wartawan tempatan bersamanya, seolah-olah sudah bersedia untuk menamatkan cerita ini pada hari itu juga, sama ada dengan pengakhiran yang baik atau buruk. Ketua pasukan Malaysia membawa semua orang ke zon C. Dia menggunakan pisau kecil untuk menghiris kelopak daun dengan cermat dan menarik keluar sebiji tongkol jagung. Ia tidak sebesar jagung yang ditanam di kawasan subur, tetapi isinya tersusun elok, berwarna cerah, dan mempunyai berat yang sebenar, bukan tongkol kosong. Bunyi sorakan kecil kedengaran. Beberapa penduduk kampung menutup mulut seolah-olah tidak percaya. Fahad berdiri kaku, matanya bergenang air mata. Tetapi pegawai dari bandar besar itu masih belum berkata lulus. Dia terus bertanya, "Dan bagaimana kamu akan menjadikannya mampan? Bukan hanya untuk sekali ini." Ketua pasukan Malaysia memandangnya tepat dan menjawab, "Kami tidak akan meninggalkan tongkol sahaja. Kami akan meninggalkan sistem supaya orang di sini boleh melakukannya sendiri." Namun, sebelum pulang ke penginapan, ketua pasukan menerima berita buruk dari Malaysia. Benih generasi baru, yang sepatutnya dihantar untuk fasa pengembangan seterusnya, menghadapi masalah, penghantaran, dan mungkin tidak akan sempat tiba untuk musim tanam. Realiti yang lebih kejam daripada cuaca panas ialah kejayaan yang tidak dapat diteruskan. Ketua pasukan Malaysia tahu, tanpa benih dan rancangan pengembangan, penduduk kampung akan kembali ke titik permulaan, gembira untuk sehari, dan putus harapan pada hari berikutnya. Oleh itu, pasukan itu mengubah matlamat mereka pada minggu terakhir untuk membolehkan komuniti menghasilkan benih sendiri dan menguruskan batas tanaman semaksimum mungkin. Mereka memilih pokok yang paling sihat untuk dijadikan induk benih, mengajar kaedah penyimpanan benih yang sesuai untuk keadaan panas dan kering, cara menjemur, menyimpan dalam bekas kedap udara, dan memilih benih yang sempurna.
Ahli sains tanah mengadakan bengkel kecil di bawah teduhan, mengajar penduduk kampung cara membuat biochar daripada sisa kayu dan dahan kering, cara membuat kompos kering yang menggunakan sedikit air, dan cara membuat sungkupan dari guni lama dan sisa tanaman, semua bahan yang boleh didapati, tidak perlu dibeli mahal. Fahad menjadi penterjemah untuk semua perkara, menyampaikan ilmu kepada ketua kampung dan menterjemahkan pula idea-idea penduduk kampung kepada pasukan Malaysia. Dia mula berkata, "Ini bukan lagi projek bandar besar. Ini projek kita." Pegawai dari bandar besar itu mula berubah sikap. Dia melihat buku nota pemuda itu, melihat jadual air, peta serangga, dan melihat bagaimana panel solar dibersihkan setiap pagi. Dia mula faham bahawa apa yang berlaku bukanlah satu kebetulan, tetapi hasil kerjasama yang begitu teliti sehingga tiada ruang untuk kebetulan. Suatu hari, pemuda itu bertanya kepada ketua pasukan Malaysia, "Abang, kalau abang semua balik Malaysia, siapa yang akan jawab soalan kami?" Ketua pasukan tersenyum. "Jawapannya sudah ada di tangan kamu. Asalkan kamu berani bertanya, berani mencuba, dan berani mencatat." Sebelum percubaan tamat, pasukan Malaysia menyediakan sebuah manual ringkas dalam bahasa Arab dengan ilustrasi, menunjukkan cara menyediakan batas, mengawal kemasinan, menjaga panel solar, menghadapi ribut pasir, dan memilih benih. Semuanya ditulis agar orang yang bukan saintis boleh membaca dan melakukannya. Tetapi masalah masih belum selesai. Pada suatu malam, beberapa paip titisan mula tersumbat akibat mendapan garam. Jika tidak dibaiki segera, batas pengembangan kecil yang baru dimulakan akan rosak dan keyakinan mereka akan goyah. Pakar air pasukan itu hanya berkata sepatah, yang membuatkan semua orang segera bangun. "Jika kita tidak siapkan sistem penapisan ringkas malam ini, esok pagi batas baru itu mungkin akan mati semuanya." Malam itu tiada siapa yang tidur. Pasukan Malaysia dan penduduk kampung bekerjasama membuat sistem penapisan buatan sendiri yang ringkas tetapi tepat. Mereka menggunakan tangki plastik yang diisi dengan beberapa lapisan penapis, batu kerikil kasar, kerikil halus, pasir yang telah dicuci, biochar, dan kain penapis di bahagian atas sebelum air disalurkan ke paip titisan. Ini bertujuan untuk mengurangkan mendapan dan melambatkan penyumbatan. Semasa bekerja, pakar air itu menerangkan, "Kita bukan hapuskan semua garam, tetapi kita kawal mendapan dan pastikan sistem tidak mudah rosak." Dia mengajar cara mencuci paip secara berkala dan cara mengenal pasti tekanan air dari bunyinya, supaya penduduk kampung tahu sendiri tanpa memerlukan alat yang mahal. Apabila sistem itu selesai disambung, air mula mengalir kembali ke paip titisan dengan lancar. Ketua pasukan Malaysia duduk di atas pasir, terlalu penat untuk berkata-kata. Tetapi Fahad duduk di sebelahnya dan berkata, "Orang di bandar fikir kita buat semua ini kerana bajet. Tetapi saya nampak, kita buat kerana kita tidak mahu benda ini mati sekali lagi." Keesokan paginya, batas pengembangan kecil itu masih menghijau. Tiada satu pun pokok yang layu akibat kekurangan air. Penduduk kampung bersorak perlahan, seolah-olah takut bunyi bising akan membawa masalah kembali. Tetapi senyuman mereka terlalu nyata untuk disembunyikan. Pada hari terakhir penilaian, pasukan Malaysia membentangkan data. Jumlah air yang digunakan setiap hari adalah lebih rendah daripada yang dijangkakan, kadar hidup anak pokok di setiap zon, gambar sebelum dan selepas ribut pasir, dan tongkol jagung sebenar dengan purata beratnya. Semuanya bercakap bagi pihak mereka. Pegawai dari bandar besar itu berkata kepada komuniti, "Kami akan meneruskan ini sebagai projek untuk tahun hadapan." Ketua kampung tidak terlalu gembira. Dia bertanya kembali, "Adakah kami mempunyai hak untuk membuat keputusan dalam pelan itu nanti?" Lelaki itu terdiam seketika sebelum mengangguk. "Ya, kerana kamulah yang menjadikannya satu kenyataan." Ketua pasukan Malaysia melihat adegan itu dan berasa lega. Bukan lega kerana menang, tetapi lega kerana melihat pemilik tanah itu kini menjadi pemilik masa depan mereka sendiri. Malam itu, penduduk kampung mengadakan satu majlis kecil mengikut cara mereka. Tiada pentas, tiada lampu sorot. Hanya beberapa tongkol jagung diletakkan di atas sehelai kain dan ucapan ringkas dari ketua kampung, "Padang pasir tidak memberikan kehidupan secara percuma. Tetapi hari ini, ia membenarkan kita meminjam kehidupan,
kerana kita melakukannya bersama-sama. Sebelum pesawat pulang ke Malaysia berlepas, Ketua Pasukan menerima sepucuk sampul surat daripada Fahad. Di dalamnya terdapat satu lagi peta, menunjukkan satu titik lain di padang pasir berserta mesej ringkas. Tempat ini lebih sukar daripada yang dahulu. Kamu berani kembali? Apabila pasukan Malaysia tiba di lapangan terbang di tanah air, berita di telefon mula memaparkan tajuk-tajuk aneh, jagung tumbuh di tengah padang pasir Arab Saudi. Sesetengah media menulisnya seperti sebuah cerita dongeng. Ada yang memberi komen bahawa ia mungkin satu lakonan. Ketua pasukan membacanya tetapi tidak marah. Dia tahu orang yang tidak melihat dengan mata sendiri berhak untuk ragu-ragu. Tetapi kebenaran tidak terletak pada pujian, cacian atau jumlah tontonan. Kebenaran terletak di dalam buku nota pemuda itu, di dalam jadual ayah ketua kampung, di dalam kesan tangan wanita yang membuat kompos, di bawah teduhan, di atas panel solar yang dibersihkan setiap pagi, dan di dalam tongkol jagung itu sendiri, yang walaupun bukan yang terbesar, tetapi tumbuh di tempat yang dunia katakan sudah mati. Pasukan Malaysia menghantar laporan akhir mereka dengan melampirkan perkara yang paling penting, pengajaran daripada kegagalan. Zon A yang mati, supaya mereka tahu mengapa ia mati. Dan syarat-syarat yang perlu diberi perhatian, seperti kemasinan yang boleh berubah pada bila-bila masa, ribut pasir yang datang tanpa amaran, dan sistem air yang boleh rosak jika tiada siapa yang menjaganya. Beberapa minggu kemudian, Fahad menghantar sekeping gambar. Ia adalah gambar pemuda itu berdiri sambil memegang tongkol jagung dari generasi seterusnya dengan mesej ringkas dalam bahasa Inggeris bercampur bahasa Melayu yang salah ejaannya, "We did again. Not big team, just our team." Ketua pasukan Malaysia tersenyum lebih lebar daripada hari-hari sebelumnya. Kerana inilah yang dia mahukan dari awal. Bukan supaya dunia mengenali nama pasukan Malaysia, tetapi supaya orang di sana mengenali kemampuan tangan mereka sendiri. Dan sampul surat yang diberikan oleh Fahad pada hari terakhir itu masih terletak di atas meja kerjanya. Lokasi baru yang lebih sukar itu masih menunggu jawapan. Tetapi ketua pasukan tidak tergesa-gesa untuk menjawab. Dia berjalan mengambil tongkol jagung kering yang disimpannya sebagai kenangan, memegangnya seperti kali pertama dia memegang benih dan berkata kepada pasukannya dalam mesyuarat, "Kita tidak pergi ke sana untuk menanam jagung. Kita pergi ke sana untuk menanam bukti bahawa kemustahilan juga mempunyai tarikh luput jika ada orang yang cukup degil untuk tidak berputus asa. Dan jika suatu hari nanti, titik merah baru di atas peta itu dibulatkan sekali lagi, persoalannya bukan lagi, bolehkah kita melakukannya? Tetapi, seberapa cepat kita boleh membuat orang di sana melakukannya sendiri? Padang pasir tidak berubah kerana keajaiban. Ia berubah kerana sistem dan kerana orang tempatan bangkit dengan usaha mereka sendiri. Tongkol jagung ini mungkin bukan yang terbesar di dunia, tetapi ia adalah tongkol yang lahir di tempat yang dunia katakan mustahil. Jika anda berada dalam situasi yang sama, apakah perkara pertama yang akan anda tanam? Jagung, sekoi, atau sayur-sayuran? Berikan komen anda di bawah. Dan jika anda ingin melihat misi di lokasi baru yang lebih sukar, tekan butang ikuti, kerana episod seterusnya pasti lebih mencabar.